Supply and demand theory. Supply and demand adalah konsep asas dalam ekonomi yang menjelaskan berkenaan interaksi di antara kuantiti produk, servis yang ingin dibekalkan pembekal dengan keinginan pembeli untuk memiliki produk atau servis itu. Nah, inilah interaksi di antara supply and demand. Konsep supply and demand digunakan untuk menganalisa beberapa faktor dalam ekonomi, iaitu seperti consumer behavior untuk menentukan demand, producer behavior untuk menentukan supply, price determination ataupun equilibrium ataupun persetujuan di antara consumer dengan producer untuk agree pada the quantity of supply dengan price yang diberi kepada buyer. Dia agree pada level itu dalam keadaan harmoni, itu adalah equilibrium. Market efficiency pula, elasticity pula, kita nak tengok berapa lama dia boleh terjadinya equilibrium tu. Berapa lama price tu boleh dipersetujui sehinggalah ada faktor luar ataupun external factor yang mengganggu keharmonian itu. Itu kita panggil sebagai imbalance ataupun ketidakstabilan dalam supply and demand curve. Ni adalah supply and demand curve chart. Okay. So kita kaji dulu. Ni ada dua benda kan. Kita pecahkan. Kita belajar dulu apa itu demand. Dalam supply and demand dia ada dua hukum yang menyebabkan harga naik dan turun, iaitu law of demand dan law of supply. Dua hukum ini akan menyebabkan harga tu naik ataupun turun. Kita jangan tengok pricing chart tu sebab chart je. Kita tengok ada reason tak untuk dia naik, ada reason tak untuk dia turun. Adakah ketika itu harga dah terlalu mahal ataupun harga ketika itu tidak relevan dengan volume yang di-supply. So kita kena perhatikan benda macam tu. So dalam the law of demand, macam mana keadaan bila kurang demand? Apabila harga mahal, keinginan untuk membeli akan berkurang. Jadi dalam the law of demand, dia bagi tahu kalau harga mahal, keinginan untuk membeli akan berkurang. Contoh, kita bukannya tak nak beli Ferrari. Kita bukannya tak minat Ferrari, tapi Ferrari tu mahal sangat. Kalau harga dia murah, mesti semua orang beli. Macam tu lah lebih kurang. Bila harga mahal, keinginan untuk membeli tu akan berkurang. Contoh tadi saya tengok dekat TikTok ada satu kedai pancake Lim pancake ke apa jadah Lim. Dia jual pancake apam balik warna hitam, ada coklat apa semua, harga 50, harga 60. Ahmad Lim. Ahmad Lim ni dia jual pancake ataupun apam balik. Apam balik tu harga 50, 40, 60. Saya baca dekat komen, nampak sedap, tapi lepas tengok harga terus tak jadi. Baik beli apam balik dekat pasar malam saja. So kalau harga dia murah, orang nak beli, tapi bila harga jadi mahal, orang hilang keinginan untuk membeli. Itu adalah the law of demand. Selagi mana orang mampu untuk beli, akan berlaku kenaikan harga. Bila orang dah tak mampu nak beli, akan berlaku peningkatan ataupun lambakan barang dekat dalam market yang akan menyebabkan dia perlu turun harga. Macam tu. So keadaan macam mana akan berlakunya banyak demand? Apabila harga murah, keinginan untuk membeli akan meningkat. So bila harga murah macam mana? Harga murah ni contoh Ahmad Lim pancake tadi harga dia 50, 60. Tapi bila dia buat diskaun daripada 60 jadi RM10, nanti meningkat viral apa semua kan. Jadi sebab harga murah ni, demand pun meningkat sekali. Jadi dalam hukum demand, hubungan di antara harga dan kuantiti bersifat negatif kerana semakin tinggi harga, semakin berkurang demand. Apa yang dimaksudkan dengan negatif? Contoh ni quantity of demand. Okay. Ni kuantiti tinggi ni. Kuantiti tinggi. Tapi harga rendah. Murah. Kalau kat sini demand rendah. Tak banyak demand tapi harga tinggi ataupun mahal. So kalau kita berniaga kan, kita berniaga bila barang mahal contoh Ferrari, Lamborghini, GTR, Rolex, Patek Philippe, benda-benda yang mahal. Louis Vuitton, betul sebut kan nanti orang cakap salah. LV, BLV, Gucci, barang-barang mahal macam tu, bukannya orang tak nak beli. Orang nak beli, tapi bila dia mahal, baik aku beli kopi ori. Macam tu lah lebih kurang. iPhone 15, aku bukan tak nak pakai iPhone, tapi harganya melampau sangat. Macam tu. Tapi bila orang ada chances untuk, macam mana ya kak? Chances untuk membeli iPhone tu, dia akan cuba sedaya upaya untuk membeli. Tapi kalau dia memang betul-betul tak mampu, nak buat loan tak boleh, nak ambil subscribe plan pun tak boleh, last kali dia akan pakai Oppo. Sebab apa? Itu saja pilihan yang dia mampu.
Dia lepas tu dia akan cakap iPhone ni tak bagus, tapi saya sendiri cakap iPhone memang mengarut saya pakai iPhone memang mengarut. All the best Samsung Samsung the best. Macam tu. Nak beli topi John Deere ke, benda-benda macam tu. Dia punya demand tak setinggi orang kata beg kopi ori. Macam tu lah perumpamaan dia. Tapi bila orang yang supply pula, ni kita bagi kat the law of supply. Bila korang sebagai penjual pula, korang mestilah nak untung lebih. Orang yang membeli nak beli murah. Orang yang menjual nak jual mahal. Itulah hubungan dia. Simple lah. Orang beli nak beli murah. Orang jual nak jual mahal. Okay? So keadaan macam mana bila banyak supply? Apabila harga mahal, pembekal ingin membekal lebih banyak produk dan servis. Tapi macam mana pula keadaan bila kurang supply? Apabila harga murah, pembekal tidak rela membekalkan lebih banyak produk dan servis. Jadi kat sini macam mana tu? Kita tengok. Bila harga mahal, pembekal ingin membekal lebih banyak. Lebih banyak. Tapi bila harga murah, pembekal tidak rela. Dia tak nak membekal lebih banyak. Dia rasa biar je lah sampai sini. Aku jual banyak ke sikit ke, untung macam itu juga. Korang pernah tengok orang berniaga, lepas tu tutup kedai. Orang berniaga, tutup kedai. Sebab apa? Dia tak dapat komit. Bila dia jual mahal, orang tak nak beli. Bila dia jual murah, tak dapat nak cover cost. Last kali tutup kedai. Benda ni berlaku. Orang buat pertanian, tanam pokok, pokok getah ke, pokok sawit ke. Bila nak jual, tiba-tiba datang pengumuman, kita turunkan harga sawit. Kita turunkan harga getah. Habis semua. Habis supplier. Orang kata orang yang bertani macam tu, orang yang menoreh getah semua income jatuh. Sebab apa? Getah jadi murah. Kita bagi subsidi. Seorang manusia punya kerja. Tapi bila dia nak protect orang yang bahagian getah ni pula, kita naikkan harga getah. Orang cakap dia pula jahat. Dengan dia ni semua harga jadi, semua barang jadi mahal lah. Maggi mahal, ni mahal, beras mahal. Tapi bila cakap tak apa, kita bagi subsidi, beras murah. Supplier pula tak nak. Malah aku, baik aku sorok beras aku daripada aku jual murah ni. Kau senang nak murah. Aku punya jentolak dengan aku punya pekerja, aku punya kilang, aku punya ni. Siapa nak cover? Kau sedap-sedap yang main turunkan harga. Macam tu lah. Okay? Faham Itu adalah the law of supply. Supplier akan sentiasa nak untung lebih. So macam ni. Supplier kita tengok kat sini. Supplier sini, quantity, supply, low. Tapi kalau kat sini, quantity supply, high. Harga kat sini, low. Harga kat sini, high. So bagi supplier ni, kalau harga murah, untung kecil, dia malas lah nak supply. Buang masa. Tapi bila harga dia tinggi, dia orang jadi ni semua nak jadi supplier. Masa musim durian creep. Durian creep RM20 satu bekas. Semua orang nak jual durian creep. Sekarang apa yang paling viral sekali? Cuba cerita sikit apa benda yang viral sekarang orang sanggup beratur. Cuba Sukiya. Masa tu lah semua orang nak buka kedai Sukiyanya. Peach donut. Cagir dah tak apa cagir. Beras, cakui susu, kunafa. Kalau ada kunafa mengata-kata, nanti dia start main harga lah. Sebab apa semua kunafa harga mahal. Tiba-tiba ada seekor kunafa punya kedai bagi-bagi harga murah. Kedai tu pula lah viralnya. Oyster, nasi lemak, cakir, popia pisang. Macam-macam. Baju Man United mahal lah. Tu lah. Macam-macam as long as bila ada profit lebih, mesti akan ada keinginan supply untuk supply lebih banyak. Simple